bila kamu ada grup WhatsApp, ada setengah saudara ke pakcik-pakcik ke makcik-makcik kamu yang suka send berita-berita palsu. Pada saya berita palsu, pada kamu mungkin berita tu benar. Okey, sebagai contoh, berita tersebut mungkin tentang vaksin. Sekarang isu terbaru ni vaksin. Dan vaksin ada setengah artikel yang kawan-kawan kamu ataupun saudara kamu share tu, dia cerita jangan ambil vaksin. Tapi kita boleh elakkan COVID-19 ni dengan cara makan makanan sunnah. Okey, adakah kamu semua dalam grup saya ni percaya 100% pada artikel jenis macam tu? Tak. Right. Ini kerana sebab bila mereka share benda-benda macam tu, dia akan membuatkan kamu berfikir adakah berita ini benar ataupun tidak, betul tak? Betul. Jadi macam mana kamu nak jadi macam mana kamu nak pastikan berita tu benar, cerita tu benar? Perlu ada kajian. Siasat. Siasat. Okey. Dekat mana kamu nak siasat? So perkataan siasat ni. Kat mana kamu nak siasat artikel tu punya kebenaran? Sumber asal artikel tu dikeluarkan. Okey. Biasa yang kita tengok dalam WhatsApp tu dia tak ada tulis pun rujukan ke URL kan. Jadi apa yang kamu akan buat? Cari penjelasan tentang vaksin tu dekat web yang sahih. Rasmi, web yang sahih, web yang disediakan oleh kerajaan. Okey, bagus. So paling rendah punya tempat yang kamu boleh rujuk, paling ataupun source lah, sumber yang paling rendah lah, yang mana kebenarannya boleh kata 50-50 lah, adalah surat khabar ataupun paper online lah. Nampak tak? Paper online macam tusan.com.my, beritaharian.com.my. Jadi bila kamu baca dekat situ, kamu akan dapat sedikit ilmu pengetahuan macam mana cerita vaksin tu boleh jadi betul ataupun boleh jadi salah. Nampak tak? Jadi kenapa saya cakap surat khabar tu adalah 50-50? Ada idea tak kenapa surat khabar tu 50-50? Dia tak betul, tak salah. Sebab apa? Tak dengar lah. Bukan dari kerajaan. Bukan. Surat khabar lah, lidah kerajaan. Artikel tu dia macam wartawan yang tanya dekat orang-orang atasan ke? Okey. Ada sesetengah artikel yang ditulis dalam surat khabar bukan ditulis oleh pakar yang berkenaan. Dia ditulis oleh wartawan ya. Surat khabar ditulis oleh wartawan. Dia bukan ditulis oleh saintis. Utamanya komputer saintis macam kawan semua ni. Dia ditulis oleh wartawan. Unless kamu ada yang bercita-cita nak jadi wartawan lah. Jadi sesetengah wartawan sebenarnya dia tak ada pun background education tentang vaksin ataupun biologi yang macam kamu belajar ya. Kebanyakan wartawan dia punya background adalah social science. Jadi bila mereka di dalam disiplin social science, benda-benda yang hype, benda-benda yang
benda-benda yang benda-benda yang menggembirakan ataupun menyedihkan, yang mempermainkan emosi. Benda-benda itulah yang biasanya ditulis dan diulang-ulang oleh wartawan. Sebagai saintis, kita tak menulis laporan berdasarkan emosi, ya. Faham tak? Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh. Sebagai contoh, bila kamu nak nyatakan yang buah oren, buah apple yang berwarna hijau masam kan, mainkannya masam kan, tak pernah manis kan. Tapi wartawan dia biasanya akan tulis, buah hijau walaupun masam tapi memberi kemanisan dalam hidup. Nampak tak ayat dia? Nampak. Nampak Ego. Okey, dengar tak? Dengar Ego. Dengar Ego. Dengar cikgu. Dengar cikgu, Alright. dengar. Okey. Kat mana last kali saya cakap tu? Pasal Apple hijau. Apple tapan. Tak faham lah. Apa dia? Apa saya cakap last tadi? Buah Yang- hijau cikgu. Yang pasal buah hijau ada sedikit manis. Apple Okey. hijau. Buah hijau sedikit manis, ya. Jadi ayat-ayat yang biasanya wartawan gunakan, dia akan macam itulah. Apple hijau walaupun masam tetapi manis untuk kehidupan. Maknanya dia nak menyatakan dalam buah apple yang masam tu, walaupun masam tapi ada kebaikannya kat situ. Tapi bila cerita ni pusing balik pada vaksin, vaksin, kamu semua bakal saintis, jadi vaksin ni akan jadi mainan korang. Vaksin yang dicipta oleh saintis dan diuji keberkesanannya, dia biasanya akan kita akan report, biasanya akan dilaporkan berkesan pada percentage yang tertentu. Okey. Jadi bila kita cerita percentage tu, kita boleh cerita 99.9%, 90% kan, 75% kan. Tapi bila diolah oleh wartawan, dia akan jadi macam vaksin ni, walaupun nampak macam ayat dia bukan bunyi macam ni tau. Vaksin boleh jadi berkesan ataupun tidak berkesan. Boleh jadi jadi bila dia olah ayat tersebut, dia akan dapat menimbulkan keraguan kepada orang awam. Jadi pada hari ini kamu sebagai orang awam akan diterapkan dengan satu pemikiran yang mana pemikiran saintifik, ya, tapi dalam disiplin sains komputer. Alright. Saya share screen ke tidak? Tidak. Tidak cikgu. Okey. Tak Ego. Alright.
ada 9 langkah untuk peringkat sekolah menengah ataupun tingkatan 4 ni saya tetapkan 9 lah dulu. Nah, kita ada 9 langkah yang mana untuk dalam proses penyelidikan kamu dalam bidang sains komputer. Mula-mula sekali kamu akan memilih topik ataupun populasi pengajian. Okey, kemudian kamu akan membuat tinjauan literature ataupun literature review. Kemudian kamu akan mempersoalkan adakah literature ini dapat bukan maksud saya, adakah eksperimen yang pernah dijalankan atau kajian yang pernah dijalankan ataupun projek yang pernah dijalankan dapat membantu situasi semasa. Kalau dapat membantu, okey. Kalau tak dapat bantu, apa yang boleh ditambah baik. Jadi dekat situ kamu akan mempersoalkan beberapa ciri yang ada pada eksperimen tersebut. Eksperimen sedia ada ya. Kemudian kamu akan buat pemadanan topik kepada populasi. Maknanya katakanlah kajian kamu adalah berkenaan dengan rumput tempoh hari. Ingat tak? Rumput kan? Tapi populasi yang kamu kaji adalah belalang. Adakah betul atau tak betul topik tu kan? Kena ke tak kena? Nampak? Kemudian kamu akan mereka bentuk kajian. Tapi reka bentuk kajian dalam sains komputer ni dia berbeza sikit lah berbanding dengan sains, biologi ke, kimia ke ataupun fizik. Jadi sains komputer dia ada reka bentuk yang kamu kena pelajari. Kemudian kamu akan kumpulkan bukti ataupun data sama ada perkara tersebut dapat membantu kamu untuk menganalisis keperluan situasi semasa. So bila kamu analisis penemuan ataupun dapatan data kamu, dia dapat menguatkan lagi bahawa ada beberapa perkara perlu ditambah baik dalam masalah yang ada di sekitar kamu. Kemudian bila dah analisis, kamu tafsir kamu punya penemuan, then see whether your experiments are berkesan ataupun tidak kan, efektif ataupun tak efektif. Dan akhir sekali kamu kena umumkan kamu punya penemuan kepada masyarakat. Macam mana kamu nak umumkan pun saya akan ajar, tak ada masalah. Okey. So, first kali memilih topik ataupun populasi kajian. Okey. Bila kamu nak pilih topik ni, kamu kena pastikan yang kamu minat dengan topik tersebut tau. Kalau kamu tak minat, kalau saya kamu tak minat sains komputer sekalipun, kamu minatlah pada cikgu dia. Tapi kalau kamu tak minat pada cikgu dia pun, kamu kena paksa diri kamu minat supaya kamu dapat jadi a part of the flock lah. So kamu dalam lingkungan saintis. Belajar pun dekat MISM kan, akan mengeluarkan saintis junior, betul tak? Jadi bila kamu ada minat dalam satu topik, okey, maka insya-Allah Allah akan lorongkan perjalanan research kamu. Okey. Topik yang macam mana ya? Topik yang macam mana dalam sains komputer yang kita nak kaji. Topik sebagai contoh ya, siapa sini yang guna GrabFood ataupun Foodpanda? Ya, cikgu. Saya. Okey, adakah kamu gunakan GrabFood tu dia memudahkan kamu punya urusan ataupun kamu guna seronok-seronok aje? Mudahkan urusan je. Sebab Sebab saya tak payah pergi kedai untuk beli makanan. Sebab apa kamu tak boleh nak pergi kedai? Tak ada transport ke? Kamu malas ke? Apa macam mana? Kuarantin cikgu. Kamu kuarantin ke? Ya. Okey. Moga sihat-sihat semua ya. Okey, jadi nampak masalah dia lapar. Masalah lapar. Kemudian kamu tak boleh keluar. Itu masalah kedua.
Tak dibenarkan keluar. Kalau keluar, dia akan jadi isu. Okey, betul. Masalah ketiga adalah, alamak, kalau nak telefon pun, kita bukan tahu nombor telefon kedai, betul tak? Kedai makan. So, kalau kita tahu nombor telefon kedai, ataupun kita kalau kita tahu pun, berapa kedai je yang buka pada waktu kita lapar, betul kan? Betul kan? Betul. Okey. Jadi bila kita lapar dan waktu tu kita nak tahu menu apa yang ada pada waktu tersebut, jadi kamu buka aplikasi GrabFood. Betul? Betul. Maknanya aplikasi GrabFood tu sebenarnya dia dah kaji masalah tersebut dan dia dah simplify your problem into solution. Right. Kamu lapar, okay, kamu kena quarantine, and then, alamak, tak boleh beli, tak boleh keluar dan tak tahu nak makan apa. So, kamu buka aplikasi GrabFood. Pada waktu aplikasi GrabFood ataupun Food Panda tu mula-mula wujud dulu pun, dia orang terfikir, macam mana ya kita nak menyatukan pekedai-pekedai ataupun kedai-kedai makan sekitar supaya mereka dapat capaian kepada pelanggan dengan lebih luas. Itu adalah pemikiran mereka sewaktu mereka nak mula-mula mencipta GrabFood ataupun Food Panda. Jadi bila mereka ada masalah tersebut, mereka akan buat tinjauan literature ataupun literature review. Jadi orang pun tengoklah literature review kan. Oh, kita ada Lazada, dia hantar barang-barang, apa-apa barang je lah, tapi tak hantar makanan, lauk ke apa kan. Okay. Kita tengok Amazon.com dia international company dan dia tak support kecil-kecil ataupun local companies yang berkaitan dengan makanan. Okay, so pun dia tengok lagi apa lagi selain daripada Lazada dengan Amazon? Shopee. Okay lah, Shopee pun tak support penghantaran makanan, betul tak? Jadi sistem tu dah ada, teknik dah ada, kaedah dah ada, tapi tak support pada isu makanan. Right. Cuba dia tak support isu makanan, local foods. So, dia orang pun design, dia orang pun reka bentuk satu aplikasi yang mana kamu boleh order makanan dan dia orang pun pergilah ke kedai-kedai. Dia orang pun pergilah ke kedai-kedai makan, nak tak join Neha, supaya kamu dapat accessibility kepada customer lebih luas, lebih ramai. Waktu tu agak-agak kamu banyak tak kedai makan yang masuk yang jadi sebagai partner untuk GrabFood ataupun Food Panda? Mula dulu. Tak kan? Sedangkan sekarang ni kalau kamu tengok martabak tepi jalan pun Food Panda boleh bawakan untuk kamu, betul tak? Martabak tu biasa je, tapi bila kamu pergi dekat kedai gerai dia tu, oh ada Food Panda punya machine tau. Dia main-main. Jadi pada waktu memang pada waktu permulaan Food Panda ke GrabFood, dia orang memang mengalami kesukaran yang amat sangat. Sebab apa? Dia orang dah keluarkan duit dia orang dah invest duit untuk mereka bentuk sistem. Dia orang dah invest duit untuk pekerja programmer apa semua. And then dia orang last sekali dia orang tak ada customer. Desperate. Waktu sangat desperate. Mesti desperate ni lah. Sebab apa? Duit dah kurang, tapi kita perlu bayar pekerja sistem developer dan juga syarikat-syarikat punya liability yang lain lah. Jadi bila Food Panda
perlahan demi perlahan dapat dia orang iklankan dia orang punya produk dengan disulami oleh minat yang sangat mendalam untuk membantu menyelesaikan masalah pelanggan, masalah pekedai. Jadi dia dapat connect dua tu, maka keuntungan baru dapat dijana. Jadi kamu nampak bila kamu nak pilih topik ni, yang satu minat kamu first kali memang sangat-sangat mendalam. Yang kedua kamu yakin yang kamu boleh selesaikan masalah tu dalam tempoh setahun ini kata 4 tak lama dah. Ni pun dah bulan 2 kan, ada tinggal lagi 8 bulan saya rasa. Jadi kalau kamu balik esok pun, kita akan buat satu presentation apakah sistem yang mungkin dapat kamu cipta untuk menyelesaikan masalah di sekitar kamu dalam tempoh yang singkat. Okey. Kemudian mempunyai kemahiran sedia ada yang mencukupi sebelum memulakan penyelidikan. Okey. Kemahiran inilah yang GrabFood ataupun Foodpanda pilih. Ini dia select orang-orang yang tertentu yang telah pun sistem developer yang bagus-bagus. Kemudian dia orang satukan buat team dan dia orang hasilkan satu produk iaitu GrabFood ataupun Foodpanda lah. Jadi kemahiran tu dah ada. Dia bukan nak bawa tegih-hegih nak melatih, okey, kita latih engkau jadi software engineer, kita latih engkau jadi accountant. Tak. Kalau buat macam tu maknanya lagi lambatlah Foodpanda tu keluar. Sistem tu akan keluar. Faham? Jadi bila dia dapat kemahiran yang sedia ada dan dia dah ada data ataupun maklumat yang cukup. Ini data atau maklumat yang cukup ni dia dah survey, okey berapa orang sini dalam grup saya ni berapa orang yang nak pakai Foodpanda. Okey, semua angkat tangan. Oh, seronoklah saya. Saya sebagai sistem developer saya akan seronoklah. Oh, semua pakai, aku siap esok memang juta-juta lah aku dapat collect daripada korang. Ni 153 orang. 153 orang masing-masing makan nasi ayam RM6 RM6. Saya untung RM1. Sekali makan kamu, saya untung RM150. Korang satu hari korang 3 kali makan kan? Okey, 3 kali makan maknanya satu hari saya untung RM450 daripada senarai dalam meeting ini sahaja. Bayangkan kalau ini adalah benda-benda keusahawanan yang kamu boleh ceburi kalau kamu dalam bidang sains komputer ya. Ini bila ada data dan maklumat yang cukup, insya-Allah kamu boleh project maknanya kamu boleh anggar apa yang bakal kamu dapat pada masa hadapan. Berbanding dengan keadaan sekarang, makan pun tak tahu nak dapat kat mana. Telefon kedai tu tutup, telefon kedai ni tutup. Nak pergi secret recipe tak tahu pula secret recipe ada ke tidak delivery kan. Jadi lahirlah Foodpanda, lahirlah GrabFood untuk membantu kamu dan seterusnya mendapatkan laba daripada order, daripada korang punya order. Okey. Setakat ni clear? Ada soalan? Ya, cikgu. So, senang tak buat duit agak-agak dengan saya? Ya, cikgu. Senang. Nah. Okey. Seterusnya. Sebenarnya buat duit dengan sains komputer lagi senang daripada buat duit dengan vaksin, tahu tak? Memang katakanlah kamu jadi saintis vaksin sekalipun, dia memang gah, saya tak tipu gah. Nama kamu akan terpahat dalam banyak jurnal-jurnal saintifik. Nama kamu akan jadi gah. Kamu akan dikenali sebagai saintis yang saintis Malaysia yang sangat-sangat berpengaruh ataupun berpengetahuan tinggi, insya-Allah. Tapi dalam situasi kita nak dapat, tak semua orang mempunyai rezeki untuk jadi saintis dalam bidang vaksin. Okey. Jadi kalau semua orang jadi saintis bidang vaksin, siapa yang nak
nak cover bahagian sains komputer, betul tak? Jadi bila kamu kata vaksin okey, cerita vaksin pula. Kita compare, kita buat compare. Bila kamu jadi saintis vaksin and then okey, seorang kawan kamu jadi saintis vaksin, seorang lagi jadi saintis komputer. So dia pun buatlah aplikasi Food Panda tu. So bila reunion jumpa dua orang, hang buat apa? Aku bawa GrabFood. Bawa GrabFood. Okey. Dia tak tahu dia tu owner GrabFood, tapi tak apalah. And then seorang lagi, hang buat apa? Aku saintis vaksin lah, aku kerja kat US. Company Pfizer. Oh, sebut pun tak erti. Okey, jadi bila sembang-sembang kan, kita pun tahu, hang gaji berapa? Gaji aku okey, sebagai saintis mestilah dia cerita gaji dia besar, USD kot kan. Sedangkan aku GrabFood biasa je. Okey, GrabFood dia bukan cover Malaysia sahaja ya, dia cover Southeast Asia. Dia adalah multi international company lah sebenarnya pun Grab tu. Cuma dalam skala kecil, GrabFood dia support local entrepreneur, maknanya ialah kedai-kedai makan yang tempatan lah. Okey, manakala vaksin Pfizer tu dia hanya dapat jual produk dia bila dia menghasilkan vaksin. Pada pendapat kamu, vaksin Pfizer tu dia untung waktu bila? Waktu ada wabak ni. Waktu ada wabak Penyakit. je. Waktu ada penyakit aja baru dia orang buat vaksin. Waktu tak ada penyakit dia orang buat apa? Produk lain. Buat kajian lain. Kajian Bagian lain. Kalau Dia bagi orang informasi banyak produk Visa. Jadi dia itu produk-produk sedia ada. Produk-produk sedia ada Pfizer. Itu dah jadi macam makanan ruji dia tau. Tapi bila dia nak untung besar, kena ada satu wabak baru boleh untung besar, nampak tak? Jadi bila tak ada penyakit, atas sekadar menghasilkan produk-produk sedia ada, sebenarnya tak, orang kata dia taklah, dia cukup makan tapi taklah mewah. Berbanding dengan GrabFood. Dia orang makan hari-hari. Orang makan walaupun kau kena kuarantin, betul tak? Kau kena kuarantin nak makan, betul? Jadi guna Food Panda ataupun GrabFood, kan? Itulah beza keusahawanan dalam dua bidang tersebut ya. So Pfizer tak ada penyakit, buat apa keluarkan produk sedia ada ataupun pergi cari penyakit. Pergi cari penyakit. Tak apalah, kalau dia cari penyakit pun dia dah buat ubat kan. Tapi dalam situasi ni, bila semua orang mahala kepada satu tujuan, maknanya aku nak jadi saintis vaksin. Semua orang yang dalam RSM ni, bila saya sembang, saya nak jadi doktor, saya jadi saintis vaksin. Tak ada ke yang berminat nak enter dunia sains komputer ni kan? Sedangkan apa yang kamu perlukan untuk menguasai sains komputer hanyalah beberapa kemahiran, termasuklah kemahiran saintifik. Alright. Okay, dah pilih topik ya. Kita ambil topik tadi apa? Food Panda ya, makan tak cukup. Okay kamu memang minat lah nak selesaikan masalah makan tak cukup ni. Okay, kamu pun buat tinjauan literature. Skrin saya tunjuk apa? Membuat tinjauan literature sorotan kajian. Okay. Alright. Buat tinjauan literature. Okay. Bila buat tinjauan literature ni sebenarnya kita, ataupun dalam bahasa Inggeris je, literature review. So bila kita translate synonym, dia adalah relook ataupun revisit ataupun re-examine. So secara tak langsung sebenarnya kita melihat situasi semasa ataupun situasi
yang lepas-lepas yang pernah dijalankan oleh orang-orang terdahulu, saintis-saintis terdahulu. Ini termasuklah literature review ni termasuklah dalam situasi sanad hadis. So bila kamu semua tahu hadis kan? Ya. Okey, tahu baca hadis kan? Bila kamu baca hadis ada sanad kan? Ada sanad orang-orang yang menyampaikan, betul ke? Betul ke? Saya tak pandai hadis, tapi kamu mesti tahu. Ada perawi tu. Perawi kan? Perawi. Okey. Dalam sebenarnya itu adalah pemikiran saintifik, tapi dalam konteks hadis. Yang dalam computer science, bila kita tak perlulah kita perlu perawi juga, tapi untuk disiplin computer science maknanya okey, GrabFood orang dah buat belum? Pada waktu tu kita GrabFood kita nak jual makanan yang pada locals, tapi nampaknya sistem yang support locals ni tak ada. Kelemahan, okey, sistem yang ada apa? Amazon kelemahan dia sekian. Okey, Lazada kelemahan dia sekian. So bila kamu tengok kajian-kajian yang pernah dijalankan, okey, maknanya orang yang dah buat Amazon tu macam mana dia buat kajian dia, okey, dia dah cerita macam mana framework dia, macam mana cara kerja dia, kaedah dia kan. And then kamu tengok Lazada punya kaedah menjual mereka kan. Jadi bila kamu dapat nampak benda tu, kamu nampak model tu macam dah cun dah, tapi nak kena tambah sikit, nak adjust sikit. So adjust itulah, kamu tambah itu ataupun kamu inovasi. Saya tak suka kata inovasi ni, tapi sebenarnya bila kamu buat tu, kamu sebenarnya dah berinovasi. Bila kamu buat sesuatu yang kamu adjust sikit tu, kamu tweak sikit, dia adalah satu upgrade. Ia adalah satu penambahbaikan kepada sesuatu yang telah pun dibuat pada masa lalu ataupun pengetahuan lepas yang mana kamu boleh tambah baik. Jadi dalam masa yang sama, bila kamu buat sorotan kajian ni ataupun literature review ni, kamu dapat mengelakkan daripada melakukan kesalahan yang sama. Sebagai contoh ya, kan saya cakap yang kamu kena kaji adalah natrium sehelai rumput. Tapi ada juga mangkuk yang pergi kaji natrium yang ada pada seekor belalang. Nampak tak? Jadi kesalahan tersebut ada juga orang report. Sebenarnya ada juga report yang maknanya tak semestinya apa yang kamu baca dalam scientific report semuanya positif tau. Ada juga vaksin yang gagal, ada. Dia orang report juga. Supaya, kenapa dia orang report? Supaya kamu jangan buat kesalahan yang sama. Kamu jangan berhabis duit buat benda yang sama. Bila kamu, kononnya, okey, kita buat vaksin versi Malaysia. Okey, fine. Tapi malangnya, kamu buat benda tu, kaedah tu, orang tu dah buat dekat China, dia dah report dah benda tu gagal. Tapi kamu buat benda yang gagal serupa, tanpa merujuk kepada mereka. Jadi sebab apa kamu tak merujuk kepada mereka? Sebab kamu tak buat literature review. Itulah benda yang kita nak elakkan bila kita nak buat eksperimen. Maknanya kenapa kamu kena buat literature review? Kamu nak buat Foodpanda. Okey, sebab aku tak nak kesalahan yang Amazon pernah buat dulu, mendatangkan kerugian, dapat kena dekat aku. Itu point kita supaya kita buat literature review. Dan juga waktu kita nak buat rangka kerja tu, kita kena buat pertimbangan yang rasional, supaya kita sedar kenapa kau pilih kaedah ni lagi pendek, lagi senang. Nampak? Jadi bila kamu dah nampak kaedah ni, okey, kaedah A, kaedah B, kaedah C, nampak tiga kaedah, kamu bagi reason. Aku nak kaedah ni sebab kaedah ni tak ada certain aspek. Dan aku tambah aspek-aspek baru kat sini. Jadi benda-benda rasional itulah yang akan menjadikan kamu berfikir secara saintifik. Okey, rasional, logik. Ingat rasional, logik.
Benda-benda ni mesti ada dalam kamu punya pemikiran. Kalau tak logik contohnya itu yang jadi Superman tu. Itu yang jadi Spiderman, tak logik. Tangan boleh keluar web, mana ada. Okay. Next. Penumpuan persoalan. Bila kamu nak buat GrabFood tadi okay, kamu nak buat GrabFood. Okay, yang ada sekarang adalah Lazada. So, kamu tengok adakah model Lazada tu dapat menyelesaikan masalah baru? Maknanya masalah kamu adalah masalah kita tak ada sistem yang dapat membantu local foodie ataupun local makanan, pengusaha makanan tempatan dalam memperluaskan pemasaran mereka. So Amazon tak support, Lazada tak support. So penyelesaian sedia ada tak cukup. Masa ni lah seronok. Okey. Dan kamu tengok pula, adakah rangka-rangka sedia ada sesuai untuk masalah ini? Maknanya rangka kerja ni, framework Lazada ni sesuai ke nak settlekan masalah GrabFood, masalah makanan? Framework Amazon sesuai ke nak selesaikan masalah makanan? Sebab jadi bila situasi ni kamu persoalkan, maka kamu dah boleh listkan masalah-masalah yang ada pada rangka kerja sedia ada. Then katakanlah Amazon.com dia guna beberapa teori ataupun eksperimen. Dia nak boost sale dia. So Amazon ataupun Lazada dia buat beberapa teori. Okey, teori pertama, Chinese New Year. Orang nak beli handphone baru. Sebab apa? Waktu raya boleh tayang handphone baru. Adakah teori yang sama terpakai dalam situasi kamu? Nampak tak? Jadi mungkin ada certain teori bermakna. Sebagai contoh okey, waktu pandemik kita keluarkan satu teori bahawa penggunaan gadget ataupun peralatan komputer akan menjadi permintaan dia sangat tinggi pada waktu pandemik. Kemudian jadi adakah teori yang sama? Okey, teorinya peralatan komputer. Okey, adakah teori makanan pula? Adakah permintaan makanan akan menjadi sangat tinggi pada waktu pandemik? Rupa-rupanya ya. Sebab apa? Sebab makan orang perlu ketika sakit. Waima kamu sebelum mati pun kamu minta makan juga. Okey. Betul. Okey, then adakah idea mereka boleh dipertikaikan? Okey, mungkin ada sesetengah pandangan kamu boleh tak setuju dengan mereka. Jadi bila kamu tak setuju mereka, maknanya itu adalah kelemahan mereka dan mana kamu kena take advantage. Okey, itu kelemahan mereka dan advantage yang akan saya buat daripada kelemahan mereka adalah mengubah sesetengah aspek. Itulah yang akan kamu tambah baik. Dan last sekali, apa benda yang belum kamu selesaikan dengan topik pilihan kamu tu? Okey, apa benda? Contoh perkedai dah ada, customer dah ada. Masalah terakhir adalah siapa yang jadi kuli bawa makanan tu, betul tak? Yang nak connectkan antara perkedai dan juga pelanggan. Waktu itulah benda yang kamu kena fikir supaya satu sistem yang lengkap dia dapat bergabung jalin dengan baik, dengan lengkap dan tak ada missing part pun kat situ. Sebagai contoh katakanlah okey kamu buat group funda, kamu nak buat GrabFood yang baru, and then kamu menganggap bahawa setiap kedai itu ada kuli dia yang akan pergi hantar ambil makanan. No. Kalau kamu buat macam tu, maknanya kedai makan tersebut akan shortage workmanship. Maknanya dia tak ada pekerja. Dia tak ada pekerja, siapa yang nak masak kan? Sebab dah pergi hantar pula. Itulah antara perkara-perkara yang kamu kena fikir dalam menyelesaikan topik pilihan kamu. Okey, boleh setakat ni?
Ini persoalan. Boleh. Boleh. Boleh cikgu. Ada soalan? Tak ada. Boring lah. Bagi lah soalan. Betul tak ada soalan? Macam senang sangat je. Faham cikgu, faham. Okey, kita tengok dengan quiz nanti ya. Ada 5 soalan. Cikgu. Ya, apa Cikgu. Soalan ni masuk exam ke? exam. Exam kita sekali je hujung semester kan nanti. Basically soalan exam adalah berkitar kepada saya punya slides lah. So kalau kamu ambil slide saya and then kamu buat notes, footnotes, nota tambahan kan, kamu akan faham lah beberapa konsep sains komputer yang mana kamu kena ada pemikiran tersebut. Okey. Soalan tu je ke? Alamak. Tak ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Okey, kita teruskan ya. Okey. Pemadanan topik kepada populasi ya. Jadi bila kamu nak buat projek, kamu memang tak boleh lari daripada masalah kan. Kalau tak ada masalah, tak ada projek. Faham tak? Tak ada masalah, tak ada projek. Tak ada projek buat apa? Menganggur. Tu yang kita tak nak. Benda tu yang kita nak ubah. Masalah makanan aku dah tak ada kan. So hidup aku lengkap segala-galanya. Hidup aku umpama di syurga. Oh no. Never think like that. Sebab bila kita create problems ada S ya. Kita create opportunities. So bila kita create opportunities, kita akan create apa? Tak ada idea langsung. Ini saya deh. No, kan. Okey, saya ulang balik Bila kita create problems, kita akan create opportunities. Kalau lepas kita create opportunities, kita akan create apa? Sekali lagi. Job. Job. Okay. And then after we create jobs, we create money. Yeah. Usahawan korang ni, tak jadi saintis lah macam ni. Ekonomi sistem. So itulah sistem ekonomi. Itu adalah asas. Okey, jadi bila samalah macam Fiza tadi kan, tak ada pandemik, tak adalah projek. Tak ada projek, tak ada duit. Mana cukup nak makan? Nak pakai kereta besar lagi. So kita create lah pandemik. Tak, sorry. Itu bahaya ayat tu. Dia orang tak create pandemik. Pandemik ni terjadi pada saya, dia jadi atas urusan Allah lah. Jadi kita yang based on pandemic, Pfizer yang create opportunities untuk menghasilkan vaksin. Dan bila dia dapat hasilkan vaksin, dia create the job dia dah create lah kan. Dan dia dapat create money, dia dapat duit lah daripada produk vaksin dia. Okay. So, bila kamu nak padankan topik kamu kepada populasi ni kita cerita balik pada kita punya projek nak buat Foodpanda. Adakah kamu boleh kumpulkan data yang mana kamu kumpul data makcik-makcik tepi jalan ataupun pakcik-pakcik yang dekat surau? Adakah itu satu kata populasi yang betul untuk kamu tanya? Tak ya? Sebab apa? Sebab ia tak merangkumi populasi sebenar. So,
Jadi bila dia orang bila kamu nak kumpulkan data, kamu kena tahu target. Kamu kena tahu target customer kamu. Jadi bila target customer kamu dah kenal pasti, kamu akan directly tanya pada mereka. Target customer kamu ada dua orang tadi kan. Satu pengguna ataupun yang lapar tu, satu lagi pekedai. Dia tak boleh lah kamu pergi kumpul data, collect data, pergi ke makcik-pakcik surau. Kan? Tak betul lah. So kamu, sekarang ni kita nak connectkan antara pelanggan dan juga kedai. So kamu pergilah tanya kedai. Satu lagi tim, tanyalah pelanggan. Tanya pelanggan, ada macam-macam jenis. Ada pelanggan umur sekian-sekian, ada pelanggan kerja sekian-sekian, ada pelanggan jantina sekian-sekian kan. Masing-masing ada cita rasa yang tersendiri ya, yang mana kalau kamu tak dapat capture benda tu, kamu akan lost banyak peluang. Sebab apa? Kamu dah keluar duit untuk buat survey. Tapi survey itu tak sampai dan tak dapat memberikan impak yang besar punya. Kan kau punya responden semua makcik berjalan je umur 60 ke atas. Seorang lagi pula bawa. Takkan kau punya customer semua student. Padahal student bukannya banyak duit sangat. Yang banyak duit cikgu. Yang banyak duit yang kerja-kerja kat office. Kan? Jadi benda-benda tu kamu kena rancang supaya masalah dapat diselesaikan. Dan kalau tidak, memang tak ada apa-apa hasil yang kamu punya penyelidikan tu ataupun kamu punya pengumpulan data. Dia hanya sekadar kumpul data tapi tak dapat memberi apa-apa hasil. Then bila kamu buat sintesis pun, kamu buat analisis sekalipun pada data tu, kamu macam tak dapat nak terangkan, tak dapat lah kawasan ni tak ada orang ke nak Foodpanda. Kamu pergi kat kedai-kedai apa ni tu kan, dia orang pun tak minat lah dengan Foodpanda kan. So benda-benda macam itulah yang kita nak tahu. So bila benda-benda yang dangkal ni kita dapat, maka gagal lah kita punya projek tu. Tapi tak apa, gagal pun kamu kena report juga. Kenapa gagal? Kenapa kamu punya survey ni gagal kan? Macam tak betul kan? Jadi kamu akan jelaskan survey ni sebenarnya macam salah target, salah kawasan kan. Kawasan kita tak pergi kawasan kilang, kita pergi kawasan semi industri. Kalau pergi kawasan kilang, mana ada kedai makan kat situ, dan makanan luar tak dibenarkan pun masuk ke kilang. Sebab apa? Kilang dia memang ada sistem kantin dia yang sangat rapi, supaya pekerja mereka tak sakit. Dia orang pun takut juga kalau pekerja dia orang sakit, kilang akan shut down. Habislah, lingkuplah kilang, lingkuplah bisnes. Jadi Foodpanda ni target dia memang untuk orang-orang yang awam, yang boleh dicapai, accessible. Dia tak boleh orang yang dikurung. Macam banduan boleh order Foodpanda. Oh, come on lah, mana boleh. Tapi warden penjara bolehlah order Foodpanda kan. Nampak? Jadi benda-benda itulah yang akan kamu study bila kamu nak hasilkan Foodpanda kamu. Okay, next. Mereka bentuk kajian. Secara umumnya bila kamu nak mereka bentuk kajian ni, kita dalam computer science biasanya dia ada komponen asas dia 3 je. Input, proses, output. Dia logik je. Input, kemudian proses, output. Okey, input sebagai contoh, input dia sayur, kuih-tiaw, kicap, minyak. Okey, proses dia macam ni. Proses dia renihkan minyak, lepas tu masukkan kicap, masukkan kuih-tiaw, lepas tu bubuh kicap dan juga campak sayur last sekali. Dan last sekali dia terhasillah satu output. Logik tak? Logik. Char-kway-teow, cik. Char-kway-teow kan? Okey, char-kway-teow. Apa yang membezakan char-kway-teow dengan kuih-tiaw goreng biasa?
Pada bahagian mana? Berkuah. Kuah. Wah. Film papan. Pada bahagian mana? Pada bahagian Film mana berapa? yang membezakan? Okey, kamu nampak Nama. kan? Bahagian proses. Proses. Proses menggoreng char kway teow dengan proses menggoreng kway teow biasa adalah Tapi tutup Discord lah. Kejap. Cara beda. proses Berbeza sikit. berbeza sikit. Sebenarnya berbeza banyak tau. Saya pun ingat kan macam sama tak berbeza. So ini adalah kajian untuk ini adalah asas dalam nampak saya bagi contoh mudah untuk kamu. Asas dia input apa? Kuih teow, kicap, Bahan. sayur, minyak. Proses dia macam mana kamu nak proses? Proses dia kamu nak masuk sayur dulu ke? Kamu nak panaskan, nampak? Proses itulah yang membezakan output tu. Right. Okay, so apakah input? Input data mentah ataupun data yang telah diproses. Okay, apa beza data mentah dengan data yang telah diproses? Okay, dari segi makanan, saya beri contoh apa dia? Apa dia? Cuba cerita. Data mentah ni bahan-bahan asas. Asas. Okay, data yang telah diproses? Data yang telah diproses ni bahan yang telah dicampurkan lah untuk masak. Dia masak. Data lah, bukan masak lah. Data, saya cakap data. Oh, data. Apa beza data mentah dengan data yang telah diproses? Tadi cikgu kata dalam Konteks lain. makanan. Okay. Alright lah. Ingat cakap itu. Ni So data saya mentah gantikan ni data macam makanan. base awal. Data yang diproses ni macam data yang telah diimprovasi. Allah. Amir? Okay, saya tak cerita data dulu lah. Char kway teow tu balik Okay, data yang mentah dengan data yang terproses. Okay, char kway teow tu yang output lah last sekali kan. Okay, data mentah ni adalah raw material. Sebagai contoh, lembu betul loh. Okay, data yang telah diproses, dia perumpamaan dia adalah daging lembu yang telah dikisar. Nampak? Dia lembu juga. So apa beza data mentah dan data proses? Okey, beza dia apa dia? Apa tadi? Saya tak dengar. Telur mentah tu. Telur mentah. Okey. Kan? Data mentah. Data mentah. So, apa yang kamu faham? Dia punya proses tu bila dia digoreng semua tu lah. Proses, saya cerita pasal input dulu ni. Pada bahagian input, data ada dua jenis. Data mentah, satu lagi data yang telah diproses. So, apa yang kamu faham tentang data mentah dengan data yang telah diproses tu? Cikgu. Ya. Saya rasa data mentah tu macam data yang kita dapat daripada kajian atau eksperimen. Okay. Lepas tu data yang telah diproses ni macam kita dah buat jadual ataupun graf. Kita dah ringkaskan dia ataupun dah asing-asingkan kelaskan dia macam tu. Alright. Dia macam mana? Okey lah. Data yang mentah ni contoh apa ya? Keliling kamu ni. Contoh. Okey, data mentah ni adalah data mengenai kamu buat soal selidik orang soal selidik tu. Kan betul? Okey. Orang soal selidik tu dia ada tulis nama, nombor kenalan, nombor telefon, jantina kan? Betul. Bila kamu isi itu adalah raw data. Okey, data yang telah diproses ni adalah data yang sama ada kamu dah key in kan ke dalam sistem ataupun data tu kamu dah
cuci, kamu dah bersihkan dia. Contoh macam ada setengah orang dia tulis nombor IC dia 840826086317. Ada setengah orang pula dia tulis IC dia 840826 sengkang 086317. So data yang telah diproses tu adalah data yang kamu buang benda-benda yang kamu tak perlu. Ada setengah macam dekat kamu beli tiket kapal terbang, kita jarang tulis perkataan bin tau. Macam nama saya Abrano Akramin bin Kamarudin tau. So saya tulis pada bin kamu isi borang, pada kamu isi borang-borang tiket tu, beli tiket kapal terbang, dia akan tanya first name dan last name je. So bin kamu nak letak mana? Ada dia orang ajar bin tu letak pada bahagian last name, bin Kamarudin. Tapi biasanya kita tak letak, dan kalau dia orang nak proses data tu, dia orang akan buang perkataan bin tersebut. Itu adalah data yang telah diproses. Dia bukan data yang dah ditukar ke dalam bentuk visual ataupun bentuk graf, catapai. Belum lagi, not yet. Itu adalah data yang telah diproses. Okey. So, apakah proses dalam sains komputer? Dalam sains komputer, apakah proses? Apa yang korang faham? Apa proses? Aku sains aku tahulah, tapi sains komputer apa proses? Tak ada jawab ke? Kita pengkodan cikgu. Proses pengkodan bukan. proses. Oh, proses. Okey. Nombor 0101. Bukan. Cik pasal kau ni. Proses dalam sains komputer, proses kita jadikan sebagai algoritma. Algoritma tahu kan, so form tu belajar kan algoritma. Step 1, step 2. Belajar kan? Ada. Janganlah malu. Ada. Belajar dulu. Okey, jangan malukan Cikgu Syazli, jangan malukan Cikgu Nina. Belajarkan algoritma. Jadi bila kamu, itulah specialnya sains komputer, sebab sains komputer kita akan tweak algoritma, kita akan upgrade algoritma, kita akan simplified algoritma, kita akan bermain-main dengan algoritma. Itulah yang akan kamu buat. Kebanyakan masanya dalam computer science, kalau kamu dah belajar first degree computer science, master degree atau PhD sekalipun, kamu akan bermain-main dengan algoritma. So algoritma ni adalah cucukan kerja. Jadi ini adalah enjin utama dalam proses. Okey. Dan persekitaran ya, warna pink tu adalah infrastructure physical ya, sebagai contoh network jenis apa kau pakai, Wi-Fi ke, kabel LAN ke, ataupun operating system apa pun pakai, ataupun programming language apa pun pakai. Faham? Okay. So waktu tu lah kamu pilih nak pakai Python ke, Java ke, C++ ke. So benda-benda ni lah yang akan kamu reka bentuk. Tak apa, laporan mereka bentuk kajian kita akan masuk dalam lecture lain, no problem, jangan risau. Ini saya sentuh sikit-sikit. Kemudian mengumpulkan bukti dan data. Okey, nampak tak? Nampak. Okay. Ketika kita mengumpulkan bukti dan data ni, dalam kes Foodpanda kita nak buat ni kita nampak realiti dia complicated lah. Realiti kawan kita tengah quarantine, then dia nak makan, kita nak support dia dari segi kewangan, kita pun tak boleh nak, kita pun tak cukup duit, tak apalah. Dan kita nak support dia, kita tolong hantar makanan, dah PKP pula, tak boleh nak mentas daerah. So realiti yang kita hadap sekarang ni sangat berkeronyok macam dalam lukisan. Nampak tak? Realiti dia macam memang tak tahu macam nak luruskan benda tu. Jadi bila kita nak
luruskan perkara tersebut atau kita nak tackle suatu isu tu, reality ni kita nak tackle member tu lapar je. Tapi macam mana kita tak tolong dia, kita akan reduction, kita akan kurangkan masalah-masalah yang tak penting. Adakah kamu kena merentas daerah? Tak payah. Adakah kamu tak cukup duit? Alah, cukup lah, berapa ringgit je dia makan pun. Adakah kamu, adakah kawan kamu tu ada alamat dia? Ada alamat dia. So kita dah kurangkan masalah-masalah tertentu dan kita dapat cipta satu hipotesis. Adakah kawan kita dapat dibantu untuk mendapatkan makan tengah hari dia pada hari ini? So kita dapat simplify satu persoalan ataupun satu hipotesis yang mana hipotesis tu perlu dibuktikan benar ataupun tidak. Maka bila kita terlalu banyak memikirkan benda yang kusut, bila termasuklah data terlalu besar, data terlalu banyak masalah, dia biasanya macam kita akan buat pening lah. Macam sebenarnya aku nak settlekan satu masalah je, tapi data yang diberi macam-macam, masalah diberi macam-macam. Biasalah. So contoh macam biasalah kakak kita kan cerita itu ini masalah. Apa-apa je nak cerita yang anak dia tak dapat masuk universiti je. Apa-apa kan. Bila nak tak masuk universiti, kita pun tengoklah result dia. Dah, kau pergi lah PTS. Itu contoh. Bukanlah masalah besar pun. Tapi cerita dia macam besar sangatlah masalah. Tak ada duit. Ada zakat, ada PTN. Benda-benda itulah yang akan bantu anak kakak tu pergi ke universiti. Okay. So dalam cerita kawan nak makan dia pun ceritalah, parent aku tak ada kat rumah, parent aku quarantine tempat lain, aku seorang-seorang dengan adik aku tak boleh nak call. So korang pun sepakat nak support kawan yang dalam quarantine tu. So korang pun hantar. Okay, bincang-bincang, member bank in, kumpul duit ramai-ramai. Okay, transfer kat satu account and then belikan orderkan makanan guna Foodpanda pada kawan tersebut. And then bila kita dapat memilih komponen-komponen yang penting, maknanya komponen dia alamat, nak makan apa kan, maka masalah dapat dikurangkan. Dan dalam penyelidikan saintifik ada dua kaedah dalam menerangkan sifat masalah, iaitu secara kuantitatif ataupun kualitatif. Okey, kuantitatif yang saya cerita, kuantiti dia cerita nilai, nombor. Okey, berapa orang yang nak makan? Aku seorang dengan adik aku, 2 orang. Okey, 2. Kita tahu 2 orang. Okey, kualitatif. Macam mana? Kualitatif ni, aku nak makan apa? Aku nak char kway teow. Adik aku nak makan mi soup. Okey, char kway teow mi soup itu adalah kualitatif. Dia tak dapat dinyatakan dengan nombor. Okey, char kway teow soup. Lagi aku nak extra pedas, adik aku tak nak pedas. Pedas pun adalah kualitatif. Dia tak dapat diukur. Nampak, bila kamu dapat menerangkan sifat-sifat masalah tersebut, maka mudahlah kerja kamu untuk membuat keputusan. Senang ke susah? Senang. Okay, next. Okay, boleh Boleh. Ada tanya? Ada tanya? Kau nak tanya apa? Kau tahu tanya apa? Macam kau dapat ilmu baru ke, kau dapat apa sebenarnya? Ke benda ni sebenarnya dah tahu tapi macam tak ada orang nak cerita pun benda ni. Ke macam mana? Ilmu baru. Yeah, okay, nice. Baru saya. Next, kita nak analisis pertemuan ataupun dapatan data bila kamu buat survey. So, analysis is a part of component dalam you punya research. Benda ni sangat penting. Benda ni adalah sangat utama. Kebanyakan orang kan dia tak peduli pun, kebanyakan orang lah. Saya tak cakap semua orang Kebanyakan orang dia tak peduli pun kamu punya masalah, tapi dia nak tahu berapa orang yang nak makan. Berapa orang yang nak makan Foodpanda tu? Berapa orang yang nak order? Nampak?
bila kamu dapat analisis tu, jadi kamu senang jawab. Okey. Ada dalam 300 orang nak order food panda kalau kita buat sistem ni. Okey tu 300 kali RM1 kali 3 kali makan. RM900 kot. Kan? Dia tak peduli dah masalah utama dia yang kamu yang buat biria tadi kan. Tak fikir dah. Tiba-tiba kamu dah terus menghala. Ada setengah orang dia concern bahagian ni. Yang mana kalau kamu tak dapat jawab, umpama macam baik kamu tak payah buat lah apa-apa research. Jadi balik-balik kalau kamu tak buat research, kamu tak create opportunity. Bila tak create opportunity, kamu tak create job. Dan tak create job, kamu tak create money. Bila tak create money, kamu pun tak dapat kahwin. Okay. So, data, bila kamu dah collect data terlalu banyak pun sebenarnya masalah juga. Ataupun terlalu sikit pun masalah juga. Okay, sebagai contoh data yang kamu collect ni, kamu nak cater satu kawasan je yang sekitar 10 km radius daripada Maktab. Tapi data yang kamu collect sampai ke Tampin kot. Ataupun sampai ke Gemas. Jauh tu. Kan? Jadi kamu survey semua orang yang daripada Tampin sampailah ke Gemas. Oh Tuhan. Semata-mata nak develop sistem ni. Jadi tak betul lah. Jadi terlalu banyak. Dan boleh jadi terlalu sikit. Macam mana terlalu sikit pula? Kamu hanya survey di kalangan kawan-kawan sekelas kamu je. Jadi macam alamak. Bila kawan-kawan sekelas kamu, maknanya ciri-ciri sampel kamu hanya pada umur 16 tahun. Yang mana duit pun berapa kupang je ada bawa kat sekolah. Kan? Kamu tak tahu cikgu-cikgu tu punya kemampuan, staff-staff lain punya kemampuan, sekitar ni punya sekitar maktab punya kemampuan kan untuk dalam membeli produk kamu tu. Ataupun dia orang punya cita rasa, dia orang punya harapan, dia orang punya macam mana, dia orang punya permintaan. Jadi bila kamu tak dapat collect benda-benda tersebut, maka kamu lost opportunity lah. Kamu hanya buat syok-syok macam tu je lah. Nampak? So data diperlakukan sesuai dengan ciri karakteristiknya supaya analisis yang sesuai dapat dibuat untuk menguji hipotesis. Okey. Yang nombor 3 ni, data diperlakukan sesuai dengan ciri karakteristik. Okey, data mengenai jantina. Okey, jantina. Okey, kebanyakan yang responden kamu pun dah buat analisis. So kebanyakan kamu dah boleh buat pembezaan. Okey, kebanyakan responden perempuan ni, cikgu-cikgu perempuan ni, dia orang memang nak lah food panda ni, dia orang nak order lah hari-hari. Okey. Yang mana kamu dapat tahu, responden lelaki pula, dia orang nak bila dia orang nak je. Jadi tak apa. Relax lah. Bukan kamu rugi pun. Tapi kamu tahu. Macam mana, macam mana kita nak tackle responden lelaki ni ataupun pelanggan lelaki ni supaya menggunakan aplikasi Foodpanda kita kan. Jadi masa itulah analisis seterusnya kamu dapat buat supaya satu hipotesis, bukan analisis seterusnya, kamu dah kena plan rangka satu program ataupun satu idea ataupun teori untuk kamu uji bagi meningkatkan jualan kamu kepada kaum lelaki. Kaum lelaki ni dia orang suka nasi bajet kan. Nasi bajet kan bawah RM5 kan. Nasi bajet. Kita include. Kalau macam cikgu-cikgu perempuan ni ataupun budak perempuan ni, dia orang suka, kami nak makan pizza, esok tengah hari pizza. Dia perempuan ni memang best lah sebenarnya. Pagi dia makan pizza walaupun ada lebih, dia tak nak makan dah pizza tu waktu tengah hari. Tengah hari dia nak makan nasi. So nasi ada lauk lebih, dia takkan bawa makan malam. Makan malam dia nak makan char kway teow. Percaya ke tak? Percaya. Complicated. Betul. Mana dia? Okey. Mana So, ada cikgu? Sekarang ni kau cakap tak ada, esok kau dah ada duit. Percayalah. Okey. Itulah yang akan mewarnai kehidupan lelaki ni perempuan ni. So bila kita tahu cita rasa wanita berbeza-beza pada
3 kali makan, boleh bayang tak untung berapa banyak satu hari. Nampak? Jadi analisis data dipilih berdasarkan persoalan kajian. So mungkin salah satu soalan kajian kamu adalah okey, kita boleh boost sale kita pada wanita lebih tinggi berbanding dengan lelaki. Okey, so itu adalah benda yang fokus pada analisis penemuan ataupun dapatan data lah. And then, apa slide saya yang baru ni? Mentafsir penemuan. Right. Okey. Tafsir penemuan. Dapat menerangkan situasi dengan tepat. Senang sangat. Okey, bila kamu nak tafsir penemuan, mestilah kamu penat-penat collect data, lepas tu kamu dah analisis kan. Lepas tu kamu pun nak tafsir lah penemuan kamu kan. Kamu nak jelaskan kenapa perempuan suka banyak suka makan tukar-tukar selera banding dengan lelaki kan. Then kamu boleh paparkan graf. Waktu ni tak kamu papar graf catat pai. Bukan waktu raw material tadi tu, bukan. Raw data tu bukan. Itu belum papar lagi, belum dipaparkan sebagai graf. Itu adalah raw data. Sekarang ni data yang telah kamu analisis, kamu paparkan pada bentuk graf ataupun catapai supaya kamu dapat tengok, budak perempuan dia suka makan menu yang berbeza berbanding dengan lelaki. Nampak? Inilah dapatan-dapatan yang penting untuk kamu supaya kamu dapat faham apa tindakan, kamu dapat plan apa tindakan seterusnya. Kita nak ambil kesempatan lah pada situasi tersebut, pada situasi kan, mana kita banyakkan lagi menu ke, kita bagi diskaun ke kan. Perempuan kalau diskaun happy lah kan. And then bila dia buat jadi bila kita satu visualize lah, kemudian kita akan gunakan dua jenis statistik ya, satu statistik deskriptif dan satu lagi statistik inference ya. Statistik deskriptif ni kita nak ringkaskan maksudnya berapa persen lelaki membeli hari ni, tu berapa percentage, mean, medium kan. Itu adalah statistik deskriptif biasa je. Mean, medium, mean purata kan, purata, medium, mode kan. Itu adalah statistik deskriptif. So kita dapat jelaskan okey hari ni 50% kita punya pelanggan perempuan order makan. Semalam dia orang 60%, hari ni 50% pula, menurun pula ni. So kita kena buat sesuatu supaya kita boleh boost sale tersebut. So and then statistik inference ni pula, okey. Statistik inference ni kita gunakan untuk membuktikan kita punya hipotesis ya. Maknanya hipotesis tu benar atau salah. Okey, contoh ya. Okey, kita buat promosi sekian-sekian diskaun pada happy hour. Let's say happy hour. Kita buat happy hour diskaun. Then kita menganggarkan kita buat hipotesis lelaki ke perempuan ke mesti beli pada waktu tersebut. Nampak? So kita akan gunakan statistik inference untuk membuktikan adakah hipotesis kita benar ataupun tidak. So let's say katakanlah okey, hasil daripada statistik inference tu menyatakan bahawa kadar pembelian lelaki ataupun wanita adalah sama pada waktu tersebut, maka hipotesis diterima dan bolehlah kita teruskan promosi tersebut sebab kita nak sale jalan. Ataupun okey, tiba-tiba lelaki ni memang betul-betul tak membelilah kan. Maknanya hipotesis kamu tak benar dan kamu kena ubah kamu punya promosi. Alright. Okey ke? Okey. Ini mesti saya nak soalan. Ada soalan tak? Tak ada. Oh Tuhan. Okey, ini akan jadi soalan. Ini akan jadi soalan daripada kamu. Cikgu. Ha. Tadi kan cikgu cakap ada certain
company ni dia buat kerja dengan cara create masalah kan. Okay. Apa contoh-contoh company yang dia cipta masalah tapi ramai tak nampak. Last orang minta pertolongan kat dia, lepas tu dia untung. Dia ada dua hala tau. Benda ni ada dua hala antara usahawan ataupun antara pengguna tau. Dia tak semestinya kita kalau pengguna tu ada masalah, dia nak bina rumah, kan? Dia nak bina rumah and then dia cari kontraktor bina rumah, betul tak? Biasa kan? Saya nak bina rumah, so saya cari kontraktor bina rumah. Why not you as usahawan, you engineer, you keluarkan beberapa model rumah yang cantik and then you letak dekat Facebook. You create opportunities. You create masalah. Okay, design satu rumah ni untuk tanah kecil. Design satu rumah ni untuk tanah besar. Design satu rumah ni untuk tanah corner lot. Design rumah ni untuk tanah dalam hutan. Nampak? Itulah yang kamu create opportunities instead of someone asking for help. Someone asking for help ni maknanya aku nak bina rumah, so aku cari kontraktor. Why not engkau awal-awal lagi keluarkan model. So bila pengguna tengok, wow, dia punya design rumah fantastik. So dia boleh rumah kecil, belum besar, ada rumah tanah hutan, ada support, ada ekosistem kan. Lepas tu ada lagi rumah atas gunung kan. Macam mana kamu buat tu kamu tahulah sebab apa kamu dah engineer tu. So kalau nak bagi contoh company, saya tak dapat nak bagi contoh company lah. Saya cuma bagi contoh peluang tu lah pada kamu. Clear? Dapat tak jawapan tu? Reset. Okay. Reset. Okay, go. Okay ya? Terima kasih. Right. Okay. Okay, next, last. Oh, lagi 5 minit. Ngam-ngam soy. Memaklumkan penemuan kepada masyarakat. Alah, kan saya cakap dah tadi. Kamu dah buat design tu kan. Kamu Facebook kan je lah. Letaklah kat Facebook ke Instagram kan. Design rumah kamu. Betul tak? Kau semua ada Instagram lah. Facebook tak ada. So, dalam penyelidikan saintifik,